Baik, Labuan FM 10.30 pagi. Terima kasih untuk anda. Ya, dan seperti yang dijanjikan Azrin, Ya. menerusi Roger Labuan FM yang kedua ini, kita akan menghubungi Pengarah Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari. Yang mana kita nak tahu untuk situasi terkini COVID-19 khususnya kita di wilayah Persekutuan Labuan. Dan sebenarnya Pengarah Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari sudah pun berada di talian bersama dengan kita. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam ya Azrin. Ya, selamat pagi dan juga selamat menjalankan tugas tuan pada hari Isnin. Ya, terima kasih. Baik tuan, jadi kita nak berkongsi bersama dengan pendengar kita tuan. Kita nak sedia maklumlah untuk situasi terkini untuk COVID-19 khususnya kita tuan di wilayah Persekutuan Labuan. Okey, terima kasih Azrin. Seperti mana yang telah diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan semalam melalui press statement semalam. Ya. Kita telah pun mencatatkan buat masa ni kita masih lagi 19 kes di Labuan dengan 2 kes merupakan kes import yang merupakan bukan kes di Labuan yang kita saring di pintu masuk di Labuan ini. Jadi itu yang kalau kita tengok statistik semasa yang dikeluarkan oleh Kementerian, Labuan mencatatkan 19 kes dalam kurungan 2, maknanya kedua-dua kes tersebut bukan kes penularan tempatan tetapi ia merupakan kes yang daripada import yang melibatkan proses sign on and sign off. Jadi semalam kalau kita melihat kepada press statement semalam, kita dimaklumkan bahawa Sabah mencatatkan 2 kes dan kedua-dua kes itu merupakan kes yang telah pun disaring oleh pasukan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan di pintu masuk Roro semalam yang melibatkan dua orang yang telah pun kita confirmkan mengidap COVID itu sendiri. Yang pertama merupakan seorang daripada student yang akan melanjutkan pelajaran ke Labuan dan satu lagi melibatkan satu keluarga, salah seorang daripada keluarga yang sedang menjalani ataupun sedang melancong di Labuan ini. Jadi kedua-dua kes ini telah pun kita rawat di Hospital Labuan dalam proses rawatan. Jadi secara totalnya di Hospital Labuan itu sendiri kita ada 4 kes yang melibatkan 2 kes daripada sign on and sign off procedure dan satu lagi kes yang melibatkan saringan kita di pintu masuk 2 hari lepas. Menjadikan kita masih lagi kekal 19 kes dan 2 kes adalah kes negeri Sabah. Dalam masa yang sama kita masih lagi dalam keadaan zon hijau disebabkan oleh walaupun kita telah pun mengenal pasti menyaring 4 kes, kesemua kes-kes tersebut adalah kes-kes daripada luar. Oleh sebab itu kita di Labuan ini masih lagi di dalam status zon hijau. Itu adalah status masa Azrin. Ya. Jadi alhamdulillah walaupun sebenarnya terdapat juga ada kes baru tapi sebenarnya ini bukan kes dalaman daripada Labuan sendirilah tuan ya. Ya, melibatkan kes-kes daripada luar. Jadi kita nak tahu juga ni doktor yang melibatkan 2 kes semalam, adakah mereka dengan keluarga mereka sekali ataupun bagaimana satu ferry itu kena swab ke macam mana? Oh tidak. Untuk pengetahuan Zren dan pendengar-pendengar di Labuan, apabila ada sesuatu kes yang kita detekkan di pintu masuk contohnya, kami ada beberapa pasukan yang akan bertindak. Pasukan pertama adalah pasukan siasatan dan pasukan kedua adalah pasukan penguatkuasaan. Jadi apa yang berlaku, pasukan penyiasatan akan menyiasat secara detail pergerakan termasuk akan menyemak semua CCTV yang berada ataupun bukti-bukti yang berada di sekeliling untuk menentukan bahawa hanya individu ini yang kita kuarantinkan ataupun keluarga yang kita kuarantinkan atau kami di Jabatan Kesihatan akan memanggil orang-orang tertentu untuk dipanggil untuk membuat saringan. Jadi untuk kes
kes yang melibatkan dua orang ini yang kedua-dua ini, pasukan kami mendapati bahawa tidak ada pencampuran yang jelas disebabkan kesemua mereka ini berada di dalam kereta di dalam feri tersebut, dan tidak ada percampuran yang jelas antara mereka ini. Oleh sebab itu pihak kami tidak memanggil mana-mana membuat announcement mana-mana untuk menjalani ujian COVID. Jadi untuk pengetahuan semua, sekiranya ada kes seperti ini, apa yang kami nasihatkan adalah tunggu saja arahan-arahan selanjutnya daripada jabatan, sebab Jabatan Kesihatan akan memanggil sekiranya ada keperluan, dan kedua-dua pasukan kami iaitu pasukan penyiasat dan juga penguat kuasa akan memainkan peranan untuk memastikan keselamatan kita di Labuan ini. Jadi itu dia penjelasan dan juga penerangan yang cukup jelas ya Syimah ya. Ya, betul. Dan juga Tuan, mungkin juga kita nak tahulah saya sendiri dan juga Syimah dan juga untuk pendengar kita sekarang inilah, adakah untuk sekarang ini di pintu-pintu masuk Labuan akan diswab semua yang masuk ke Labuan ni Tuan? Seperti mana yang saya telah maklumkan sebelum ini, tidak ada keperluan untuk kita membuat ujian COVID kepada keseluruhan kemasukan di Labuan, disebabkan oleh sekarang ini kebanyakan swab-swab ini kita tidak jalankan di mana-mana pun. Walau mana pun di Jabatan Kesihatan di Labuan ini kita telah mengadakan 100% saringan. Dan sekiranya daripada bergejala ataupun kawasan merah ataupun kuning, barulah kita mengambil ujian tersebut. Kalau tidak bergejala, kita tidak membuat ujian tersebut. Walau bagaimanapun untuk kes kemasukan ke IPT, contohnya di matrikulasi, apa yang kita takutkan adalah takut ada merebak kes di dalam matrikulasi tersebut. Oleh sebab itu untuk student matrikulasi ini memang kita akan membuat saringan 100% dan membuat ujian 100% ujian pada mereka sebelum mereka dibenarkan masuk ke kolej matrikulasi, bagi memastikan tidak ada penularan di dalam matrikulasi itu nanti. Jadi jelas juga lah ya untuk penerangan ini dan juga penjelasan ini Syimah ya. Dan memandangkan minggu ni ya Doktor ya, ramai yang akan masuk ke Labuan, ekoran pendaftaran pelajar ke matrikulasi Labuan. Jadi nasihat doktor kepada warga Labuan untuk mengelakkan daripada keluar ke tempat sesak dan juga awam. Buat masa ini, kalau kita tengok buat masa ini, kemasukan memang ramai. Jadi kemasukan di Labuan ini memang kalau kita tengok memang agak ramai. Kemasukan mencecah 5,000 ke 5,000 kemasukan, dan sekiranya kita mengambil kira kemasukan untuk matrikulasi, student matrikulasi seperti mana yang dimaklumkan oleh pengarah matrikulasi pagi tadi, hampir mencecah 3,000, dan sekiranya seorang pelajar itu ada lebih kurang 2 ataupun 5 keluarga, kita mungkin menerima menghampiri 15,000 kedatangan di Labuan dalam minggu ini. Jadi seperti mana yang saya maklumkan juga sebelum ini, COVID ada di mana-mana. COVID sekarang ni kalau kita tengok di Sabah ke di Semenanjung ke, dia dah menjadi satu trend di mana-mana. Jadi sekiranya kita tidak menjaga diri sendiri, contohnya kalau COVID tu nampak, insya-Allah orang akan lari. Tetapi COVID itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh nampak dengan jelas dengan mata. Jadi oleh sebab itu, kalau kita tengok sendiri penguatkuasaan ataupun untuk SOP, pematuhan SOP, ini agak membimbangkan di Labuan ini. Oleh sebab itu, apa yang kami cuba nasihatkan adalah yang pertama, untuk yang balik ke Labuan ini, sekiranya ada bergejala ataupun sekiranya mereka berada di kawasan yang hijau ataupun kawasan yang merah, janganlah sembunyikan daripada petugas kesihatan. Maklumkan pada kami, selamatkan diri sendiri dan keluarga daripada kena. Jangan nanti apabila kita dah masuk ICU baru kita akan menyesal. Oleh sebab itu yang pertama kali tolong maklumkan dengan petugas kesihatan di pintu masuk sekiranya ada gejala ataupun mereka ini berada di dalam situasi bergejala, maklumkan. Yang kedua, sewaktu perjalanan masuk tersebut, kalau boleh jagalah perjarakan, jaga SOP yang telah ditetapkan. Yang pertama, janganlah keluar sewenang-wenangnya dan elakkan membawa keluar orang-orang, keluarga-keluarga yang berisiko. Penjarakan individu, tolonglah
tolonglah ikut 1 meter tersebut, tolonglah ikut untuk memastikan virus ini dapat dimatikan. Pelindungan diri, contohnya penggunaan mask telah pun dimaklumkan bahawa 1 hari bulan Ogos wajib untuk digunakan di tempat awam, dan insya-Allah pasukan penguatkuasa kami akan menjalankan penguatkuasaan dari masa ke semasa. Dan seterusnya, tolong elakkan kawasan yang sesak, sempit, kurang pengendaraan, dan kalau boleh janganlah stigmatisekan COVID, ujian-ujian ambil COVID ini yang sehingga dia menakutkan, sebab ujian awal ini adalah sangat penting untuk memastikan dia tidak merebak pada keluarga kita yang lain dan juga tidak menyebabkan kita sendiri berada dalam keadaan yang teruk nanti. Kalau boleh patuhilah SOP-SOP yang ada dan memastikan kita di Labuan ini terus berada dalam keadaan yang terkawal. Baik, itu adalah pesanan dan juga saranannya, Shimah, untuk kita semua warga Labuan agar terus sama-sama kita jaga kita, khususnya dalam kita sama-sama menjaga kesihatan kita dan juga mengelakkan COVID-19 ini, dan juga saranan kita sesama kita untuk terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Baik, Tuan, untuk akhir sekali Tuan, mungkin juga ada lagi yang Tuan ingin kongsikan untuk pendengar kita untuk secara keseluruhannya lah Tuan, sekali lagi untuk kita di wilayah Persekutuan Labuan bagi sama-sama kita membentras dan juga terus mematuhi SOP dan juga mengikuti apa juga arahan yang telah pun dikeluarkan untuk sama-sama dalam COVID-19 ini Tuan. Ya, Azrin, seperti mana yang saya maklumkan dan saya telah pun memberi penerangan kepada semua komuniti-komuniti di Labuan. Sekarang ini kita berada dalam situasi COVID. Besar kemungkinan setahun, dua tahun, besar kemungkinan COVID ini akan menjadi sebahagian daripada kita. Oleh sebab itu, kalau kita tengok Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun membuat satu program yang kita panggil sebagai district program, yang merupakan penjagaan sendiri di kalangan masyarakat sendiri. Perkara ini telah pun kita war-warkan melalui radio dan juga melalui penerangan dari masa ke semasa. Dan ini adalah sangat penting. Disebabkan kalau kita tengok sekarang ni, komuniti itu sendiri sebagai frontliner untuk menjaga diri sendiri. Yang trademark yang kita gunakan adalah jaga diri sendiri, untuk diri sendiri dan untuk komuniti kita sendiri. Kalau kita tidak jaga diri kita sendiri, insya-Allah COVID ini akan terus menular. Kita perlu ingat satu, COVID ini adalah virus. Virus itu adalah protein. Protein itu memerlukan kehidupan untuk terus survival kehidupan mereka. Sekiranya kita menggunakan SOP yang betul, contohnya memastikan bahawa tidak boleh penebaran, tidak ada ruang untuk virus ini untuk masuk kepada benda hidup dan dia insya-Allah akan mati sendiri. Oleh sebab itu, saya menyeru kepada semua warga di Labuan ini, patuhilah SOP-SOP yang sedia ada, beri kerjasama dan kalau sakit, kalau demam, datanglah secepat mungkin untuk membuat ujian dan rawatan awal. Baik, itu antara yang dapat dikongsikan pagi ini berkenaan dengan situasi terkini COVID-19. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan untuk Dr. Ishmuni Buhari, pengarah Kesihatan Labuan. Terima kasih banyak Doktor di atas perkongsian maklumat, saranan dan juga nasihat yang terbaik untuk kita semua agar kita terus sama-sama memutuskan rangkaian jangkitan pandemik COVID-19 ini. Dan juga kami juga mewakili warga wilayah Persekutuan Labuan mengucapkan ribuan terima kasih berbanyak-banyak untuk Jabatan Kesihatan Labuan dan juga Hospital Labuan dan juga seluruh tim Kesihatan Labuan di bawah Dr. Ishmuni Buhari yang telah pun selama ini sama-sama menjaga kita di wilayah Persekutuan Labuan untuk COVID-19. Terima kasih banyak Dr. Ishmuni. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita akan bersama lagi mungkin di lain masa, di lain kesempatan. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Cimah perkongsian kita untuk Roger Labuan FM. Dr. Ishmuni bin Buhari, pengarah kesihatan wilayah Persekutuan Labuan. Situasi terkini lah COVID-19 yang telah pun kita dengarkan bersama tadi. Ya, dan sekali lagi yang mana Dr. Ishmuni terus menasihatkan orang ramai agar terus mematuhi SOP, menjaga penjarakan fizikal, mengurangkan aktiviti di luar serta mengamalkan disiplin kebersihan diri bagi membendung penularan COVID-19 di wilayah ini. Jadi terus kita kerap basuh tangan dengan air yang bersih, dengan menggunakan sabun. Jangan lupa dengan hand sanitizer. Kalau ada hand sanitizer senang dibawa ke sana ke sini
sini, Sima. Betul. Jadi kita pun dah pun selalu cakap pakai pelitup muka dengan betul dan juga sama-sama menjaga penjarakan fizikal dengan sebaiknya. Iya, betul. Dan untuk anda mungkin dari luar Labuan nak datang ke Labuan, jika ditanya tentang sejarah perjalanan anda, kalau boleh janganlah berahsia ya. Terus orang kata berterus terang dengan petugas yang ada. Berikan maklumat yang betul dan juga sahih. Ya, kita sama-sama berikan kerjasama lah ya. Baik, 10.45 menit pagi terus bersama Salam Padian. Terbaik.